Shift tengah malam. When we come to see the teddy bear are here to play. Baiklah, saya akan membuat ulasan untuk buku yang berjudul Shift Tengah Malam, iaitu cerita-cerita seram di hospital yang ditulis oleh ramai penulis sebenarnya. Dan buku ini merupakan buku terbitan kolaborasi antara Caterpillar Medik dengan Studio Anai-Anai. Buku Shift Tengah Malam ini menghimpunkan 13 orang penulis yang terdiri daripada petugas-petugas di hospital, termasuklah doktor, jururawat dan pembantu perubatan. Dengan ketebalan lebih kurang 120 muka surat, buku ini boleh dianggap sebagai satu bahan bacaan yang umum dan santai sahaja. Tidak terlalu berat dan mudah untuk dihadam oleh pembaca. Jadi sebenarnya menjadi satu kebiasaan apabila kita bercerita tentang kisah-kisah seram di hospital, dan selalunya kisah-kisah ini akan dikaitkan dengan perkara-perkara mistik dan menyeramkan berkaitan dengan darah, kematian, hantu, rumah mayat, bangunan lama dan sebagainya. Selalunya perkara-perkara inilah yang akan dijadikan elemen utama dalam cerita-cerita seram yang disampaikan, sama ada melalui cerita ataupun melalui buku. Tentu sekali perkara-perkara ini akan mencetuskan rasa seram dalam diri kita sebagai pembaca maupun penonton. Cerita-cerita seperti inilah yang selalunya akan berlega-lega dalam pemikiran kita dan kita sentiasa teringat-ingat tentang kisah-kisah seram tersebut. Kisah-kisah seram ini akan sentiasa menjadi buah mulut dan diceritakan, tidak kisahlah sama ada daripada waris, petugas di hospital ataupun pesakit itu sendiri yang mengalami peristiwa-peristiwa seram ini. Rata-rata kisah yang disampaikan juga begitu ringkas dan tidak terlalu panjang. Ada cerita yang hanya memakan lebih kurang 1 hingga 2 muka surat, ada juga yang lebih 3 ataupun 4 muka surat. Jadi sesuailah untuk kita baca di waktu-waktu yang senggang ataupun santai sahaja. Kita sendiri sebagai orang Islam, kita wajib untuk beriman dan juga percaya kepada perkara-perkara gaib yang ada di dunia ini. Percaya kepada kewujudan dan juga kehidupan makhluk lain di dunia ini. Oleh itu, sudah tentulah apabila kita membaca buku ini akan wujudnya rasa seram itu, dan kita tidak boleh lari daripada rasa ini sehinggalah kita habis membacanya nanti. Dan lebih menyeramkan sekiranya anda membaca buku ini pada waktu malam ataupun ketika anda berada seorang diri, kerana rasa itu akan membuatkan anda lebih takut, seram, dan mungkin hanya di sebelah, di kiri kanan anda ataupun dari bawah katil anda akan datangnya tangan seperti yang wujud pada muka buku ini. Namun tidak dapat dinafikan, dalam kebanyakan perkara yang berlaku sebenarnya kita boleh kaitkan ataupun diperjelaskan melalui kajian-kajian saintifik yang telah dilakukan oleh doktor-doktor ataupun pengkaji-pengkaji di dunia ini. Sebagai contoh, situasi apabila anda ditindih ataupun apabila anda tersedar pada waktu malam dan tidak dapat bergerak, kita percaya bahawa kita sedang ditindih oleh satu makhluk yang lain. Tetapi melalui kajian saintifik, sebenarnya situasi ini kita panggil sebagai sleep paralysis, iaitu satu situasi yang mana kita berada dalam keadaan separa sedar. Manakala penampakan hantu pula sebenarnya dapat dikaitkan dengan halusinasi. Dan halusinasi ini selalunya mungkin terjadi apabila keadaan badan terlalu penat ataupun terlalu letih. Apabila seseorang manusia ataupun individu itu berhalusinasi, menyebabkan dia melihat perkara-perkara yang menakutkan, menyebabkan pemikiran individu itu terganggu dan memikirkan perkara yang bukan-bukan. Jadi hampir keseluruhan cerita ini ditulis secara bersahaja dan tidaklah begitu berat untuk kita baca. Lebih menarik lagi, terdapat pelbagai istilah perubatan yang digunakan dalam buku ini, sekaligus menjadikan kita sebagai pembaca lebih memahami dan juga mendapat ilmu baru, terutama sekali tentang ilmu perubatan. Dan tentulah ini satu kelebihan yang amat baik untuk kita sebagai pembaca, kerana kita dapat meningkatkan pengetahuan sedia ada kita tentang kesihatan dan juga perubatan. Sebenarnya tidaklah semua cerita dalam buku ini bergenre seram. Sebaliknya ada juga yang melucukan dan juga menghiburkan apabila kita baca. Terpulanglah kepada pembaca sebenarnya mahu membacanya secara serius ataupun mahu membaca secara santai. Kita boleh mengambil apa sahaja pengajaran yang ada melalui cerita-cerita ini supaya kita dapat jadikan pedoman dalam kehidupan seharian. Kisah dalam buku ini sebenarnya menjadi satu tanda tanya. Adakah sebenarnya fiksyen semata-mata ataupun pengalaman sebenar yang dialami oleh mereka? Saya pun tak tahu.